Alright, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat motion graphics text animation. So ini benda yang kita akan buat pada hari ini. Okay, so kita akan, sebenarnya benda ni nak kata susah buat, tak susah sangat. Dia nampak simple dia, tapi ada certain part tu dia macam bit confusing sikit. Lagi-lagi part masking semua tu kan, kalau orang tu tak berapa biasa sangat, mungkin dia akan rasa macam confused sikit lah pada awal ni. Tapi lama-lama dia bila dah faham konsep masking tu, nanti dia taklah susah sangat pun. And then kita akan belajar juga macam mana kita nak control graph editor dalam After Effects. So graph editor ni untuk motion graphics sangat-sangat penting. Awak kena main banyak dengan graph editor untuk hasilkan animation yang nampak menarik. Okay, so sebelum kita start buat ni, kita nak belajar dulu macam mana nak main dengan graph editor. Lepas tu kita akan belajar macam mana nak buat masking. Okay, so saya akan buat projek baru. Okay, lepas tu kita buat new composition, size 1280x720 square pixel, 24 frame per second, dan saya press OK. And kita boleh ambil solid, kita ambil white colors as a background. Lepas tu kita lock, and then kita nak create a circle object. Okay, circle. So kita just place ellipse tu. Okay, jangan select apa-apa pada layer, and then kita tekan shift dan kita tarik dia. Just tarik je, nanti dia akan. Kenapa tekan shift pun? Pasal kita nak maintain dia bulat. Kalau awak tak tekan shift, awak tarik je terus, nanti dia boleh jadi bujur kan. So something yang saya tak nak dia macam tu lah. Okay, lepas tu kita nak, okay, satu benda yang minggu lepas saya ada bagi animation composer. Kejap saya tunjuk. Di minggu lepas saya ada bagi ni animation composer installer, ada dalam Google Drive. Okay, benda ni dia install sekali dengan dia panggil sebagai, yang minggu lepas kita buat tu, dia animation composer yang ada some animation tag semua tu kan. Tapi ada satu lagi benda yang dia bagi. Okay, minggu lepas kita belajar buat benda ni. Saya close benda so satu lagi benda yang dia bagi ialah apa ke nama dia, ni animation composer, anchor point mover. So anchor point mover ni, kalau saya tick, dia akan keluar macam ni lah. Okay, anchor point mover ni bagusnya, kadang-kadang kita nak alihkan ni anchor point kat tengah-tengah ni. So bila kita klik pada kita ni objek, so anchor point dia duduk sini. Kalau ikutkan sepatutnya dia duduk kat tengah ni kan. So kalau kita tekan dia, and dia akan alih ke tengah sini. So kalau kita alih dia ke belah sini, dia akan alih ke sini lah. Kalau tak ada benda ni, maksudnya kita kena alih benda tu secara manual lah, which is dia macam leceh sikit lah bila awak nak alihkan kan. Sebab kena tekan sini, dan awak kena alihkan manual. Kenapa kita buat alih macam tu? Katalah saya nak scalekan dia, saya tekan S, and then kita matikan yang ada chain ni. So saya boleh control dia macam ni kan. Kalau kita ada chain ni, dia akan besarkan secara ratio dia maintain. Tapi kalau kita off ni, kita boleh control X dan Y. Okay, itu kalau di tengah. Tapi kalau katalah saya buat dia bertepi, so kalau saya tarik dia X, dan boleh tarik macam ni. So dia macam tempat untuk kita lock kan dia. So itu function anchor point. So yang ni saya nak letak dekat tengah saja. Mungkin kita boleh kecilkan sikit size dia. Saya boleh kecilkan sikit. Okay, lepas tu kita nak buat animation. So kita letak position. Mungkin kita boleh buat dalam 3 second je ke untuk yang animation ni. Okay, saya tekan N untuk saya cut, dan tekan Ctrl Shift X. Okay, untuk dia potong, apa nama dia, trim comb to work area, Ctrl Shift X. So dia just ada 3 second je sekarang ni. Okay, lepas tu saya tekan stopwatch.
pergi ke paling hujung sekali dan kita nak gerakkan dia ke sana. Okay. So bila saya play, okay, so motion dia jadi macam ni. Okay. Tak ada apa yang salah pun dengan animation ni. Dia okay je kan, bergerak kiri dan kanan. Problem dia, kita tak boleh apply animation macam ni dalam motion graphics. Awak kena banyak main dengan graph editor untuk hasilkan animation yang menarik. Okay, saya copy dulu ni. Saya letak, contoh saya letak circle dan saya control D. Okay, so ini yang first, ini yang second. Pergi ke mula-mula balik, tekan kat position ni dan kita nak alihkan dia ke bawah. Okey, sekejap saya tunjuk. Kalau kita tak tekan dekat position ni, okey, kalau kita tak tekan, apa jadi kalau saya alihkan dia ke bawah? Sorry, kita alihkan dia ke bawah, dia tak alihkan semua sekali. So dia jadi macam ni. Saya tak nak macam tu. Plan saya tadi, saya nak alihkan ke semuanya ke bawah. So saya klik dekat position, so dia akan select yang ni dan juga yang ni. Dia jadi biru kan, dan baru kita alihkan ke bawah. So tujuan saya alihkan ni bukan apa, saya nak buat some comparison. So yang ni, yang circle bawah ni, kita letak dia sebagai original. Okay, so saya letak bawah lah. So ni original, ni tempat yang kita akan main. So yang circle yang atas ni, kita nak tukar color dia lah. Kita nak tukar dia color hijau. Okay, so ni kita akan main, ini kita biarkan. So dia ada dua animation yang sama. Cuma kat sini, apa yang membezakannya ialah kita nak main dengan graph editor dia. Okay, so kita klik dekat position punya word dan kita klik dekat sini graph editor. Okay, so kita main daripada kiri kanan, means kita main daripada kiri kanan maksudnya X. Kalau ada atas, kita main atas ataupun bawah dipanggil Y. So ini X, ini Y. Merah punya color dipanggil X, and hijau ialah Y. So kalau kita nampak kat sini, Y dia straight line. Straight lines means tak ada apa-apa animation berlaku. Kalau dia naik macam ni, maksudnya ada animation berlaku. Okay, naik macam ni bukan bermaksud dia semakin laju, tapi dia bergerak secara konsisten. Kalau kereta tu, maksudnya dia bergerak dalam 20 km sejam. Daripada awal sampai akhir dia bergerak 20 km sejam. Okay, so pergerakan dia konsisten lah. Okay, so sekarang ni kita nak klik dekat this button dulu. Okay, lepas tu kita nak select ni yang keyframe yang awal, yang ini keyframe akhir kita. Okay, so pergi ke keyframe yang paling awal sekali, kita nak tekan this button. Okay, lepas tu kita nak tekan this button. Select dulu dan kita tekan button ni. Okay, sekejap, saya nak buka Photoshop. Okay, saya nak explain pasal graph editor tadi sebenarnya. Kat situ dia macam payah sikit nak tengok. So saya lukis lah kat sini. Okay, saya ni kidal sebenarnya. So bila pegang mouse and kena lukis ni, dia jadi macam tak biasa sangat. Mungkin dia akan jadi menggigil dekat tangan. Sekejap. Okay, kalau graph editor tu, kalau graph kita tengok dia macam ni, straight line. Okay, itu maksudnya tak ada apa-apa animation berlaku. Tapi kalau kata dia menaik macam ni, bayangkan ni straight line tangan saya dia tak stable, jadi macam tergegah pula. Kalau bayangkan ni straight line, ini maksudnya pergerakan tu konsisten, ataupun kita panggil ni sebagai linear. Bila saya sebut linear, maksud dia punya pergerakan tu konsisten. Dia sama ada naik atas macam ni ataupun dia turun bawah macam ni. Tu maksudnya pergerakan tu linear. Okay, kalau kita nampak graf dia macam ni, okay, dia curve dulu, dia straight dulu, dan baru dia curve, dia naik atas. Kat sini maksudnya ada ease in, ataupun nama lain dia sebagai slow in. Slow in tu maksud dia slow dulu, animation tu dia slow dulu perlahan, and then baru dia konsisten naik atas. Okay, kalau dia bergerak macam ni pula, dia straight dulu, dan baru dia curve and dia straight. Ni maksudnya dia bergerak secara konsisten dulu,
and then baru dia slow down kat ujung. So ni panggil sebagai ease out ataupun slow out. Okay, macam kereta lah, dia bawa laju dulu and then dia slow down kan. Bila kita tekan brake kan, dia slow down, dia tak terus mati mengejut macam tu. Okay, kalau macam tadi straight line macam ni, maksudnya dia bergerak konsisten, kat ujung ni dia akan berhenti pop macam tu, dia akan berhenti secara tiba-tiba. Okay, so tu animation tu tak berapa cantik lah kalau jadi macam tu. Okay, kalau kita nampak macam ni pula, payahnya okay, dia nampak macam bentuk S macam ni. Dua. Okay, kalau katalah bentuk macam ni, maksudnya dia berlaku ease in dan juga ease out. Ataupun dia macam ni. Sama je lah ni maksud dia. Ni ease in, ease out. Okay, so ni benda yang awak kena faham macam mana graph tu berfungsi. Okay, so kalau kita pergi balik kepada After Effects, sekarang ni dia ada ease in, ease out. Dia macam S tadi kan. Cuma sekarang ni S dia macam pendek sikit. So kalau saya panjangkan ni, sebenarnya dia panjang ni. Nampak? Okay, so ni ada ease in and ease out. So kalau saya klik sini, tak apa, sebelum kita klik, kita play dulu. Okay, kita play dulu. Okay, saya tekan play. Okay, tadi animation sama kan, dia punya ni kita dah copy sama, tapi sekarang ni dia punya pergerakan tu dah lain lah. Sekejap saya alihkan animation ni. Maybe kita just buat dia dalam 1 second ke 2 second ni, sebab kita nak bagi dia nampak. Okay, okay, perhatikan yang warna hijau. Okay, warna hijau tu yang kita dah adjust demi graph editor. Yang ni kita tak adjust apa-apa. Okay, so dia slow dulu dan baru dia berhenti. So tapi berhenti pun dia tak berhenti mengejut, dia berhenti, dia slowing down kat ujung. Nampak? Kalau berbeza dengan yang ni, kalau kita tengok dia punya pergerakan dia konsisten sampai hujung, tapi yang ni dia punya pergerakan tu dah makin mengecil. Nampak dia rapat sampai dia stop. Okay, so kalau kita pergi graph editor balik, okay, ke graph editor balik. So ini graph dia. Kalau saya tekan shift and then saya tarik, tekan shift and tarik ni ke hujung. Okay, lagi tarik, lagi panjang kita tarik, lagi slow mula-mula ni. So kalau saya tekan play, nampak apa yang berlaku kat situ. Saya tekan N sikit dekat belakang supaya dia tak lama sangat. Okay, yang bawah tu mungkin dia confuse kita, so saya tutup sekejap. So basically sampai tahap ni sepatutnya awak kena tahu ada perbezaan dekat situ. Bila kita main graph je, dia akan automatic ubah cara kita animate. So sebenarnya dia tak perlu main sangat dengan berapa jumlah keyframe pun, tapi sebenarnya dia lebih banyak bermain dengan macam mana kita nak main dengan graph editor dia. Okay, so klik dekat X position, okay, dan kita tekan play. Okay, so dia akan jadi slow dan baru dia laju. So kalau kata kita tak suka macam tu dan kita nak pendekkan sikit pun boleh, tapi belakang ni pula kita nak panjangkan. So if dia punya result dia akan dapat macam ni. Okay, so belakang tu dia akan slowing down. Okay, kata kita nak overshoot tu maksudnya kita nak biar dia laju terus awal. Kita tak nak dia ada slow down kat sini. Kita tak nak dia slow in dan slow out. Kita nak terus dia linear je. So ada cara, sama ada kita pendekkan dia macam ni, bagi dia linear, ataupun kita bengkokkan ni, tak payah tekan shift kita naikkan ke atas. Okay, so kalau dia tegak macam ni, maksudnya dia ada laju. Nampak? Dia laju. So saya play terus macam tu. Okay, laju dia sampai tak nampak. Sorry, saya pause ni, terbatuk pula. Okay, so itu basic pasal graph editor and macam mana kita nak boleh apply animation tu supaya jadi lebih nampak menarik lah cara kita nak animate tu. Pasal motion graphic, dia tak boleh biarkan pergerakan tu linear macam ni. Awak tak boleh buat dia linear macam ni. Berhenti macam tu je kan. So dia nak akan nampak boring. So animation tu jadi macam nampak flat lah. Nampak macam alah, bila lah animation yang habis.
Dia tak ada pergerakan yang kita kata menarik untuk ditengok. Okay. So kita boleh terus beralih kepada new project. So kita nak start buat text animation yang tadi saya tunjuk tu. So kita boleh pergi ke new composition, dan mungkin kita boleh buat text anim. Size saya buat ni je, dan kita tekan OK. Pergi ke layer, ambil new solid, dan kita boleh mungkin pilih tak apa, kita ambil white color dulu untuk buat masa ni. Ok, lepas tu kita tekan Ctrl T untuk pilih apa ke nama ni, kita punya font kita yang kita nak pilih tu. So kita klik kat sini, dan kita mungkin boleh type saya tak tahu, mungkin nama, alamak, warna lain pula. Kita buat warna lain lah. Mungkin kita boleh buat warna purple ke, saya warna orange je. Saya letak nama power, dan kita klik kat sini. Saya pakai Montserrat untuk kita punya font kita pada hari ni, dan kita alignkan dia kepada center. Ok, dan kita nak dia anchor point dia dekat tengah. Alright, so kita dah ada satu perkataan macam tu. And lepas tu kita nak rename, kita nak apa kita panggil, kita nak precom dia. Nanti saya tunjuk, saya beritahu kenapa kita precom sekarang, dan kenapa kita tak terus animate je dekat sini. Okay, so ini salah satu benda penting, kita precomkan dulu, dan saya letakkan nama kat sini sebagai power. Okay, lepas tu kita nak buat some animation line yang masuk ke dalam ni. So kita jangan klik pada apa-apa. Okay, lepas tu kita pergi ke rectangle tool, dan kita boleh ambil OMP warna dark grey ke, dan kita press OK. So saya zoom sikit, and saya nak buat satu line kat sini. Okay, line yang nipis je, tak payah tebal sangat. Okay, tekan V and klik. Okay, so saya ada line kat situ, and ini kita letak dia nama ni sebagai line 01, line 01, and kita alignkan dia, show center. Okay, okay, so sekarang ni kita, sebelum tu kita nak belajar basic masking kat dalam After Effects ni. So kalau katalah saya nak buat dia mula dia hilang dulu, lepas tu dia muncul daripada bawah, and then dia naik atas. Tapi yang saya nak munculkan tu bukan start pada sini, tapi saya nak dia keluar daripada kawasan ni. Dia akan keluar macam tu. Okay, so first sekali apa yang kita buat, saya delete dulu ni, nanti kan you guys confused. Sekejap kita buat balik. First sekali kita buat satu masking. Okay, masking sebenarnya tak kisah warna apa pun, warna pink boleh kalau nak. And then kita create satu kotak dekat bahagian bawah dia. So kotak tu kena cover, make sure cover the size of kita punya wording kita. Okay, lepas tu kita nak dia animate. Okay, so daripada bawah saya tekan P, and then di sini mungkin kita boleh pergi ke satu saat. Okay, lepas tu kita tekan position. Okay, maksudnya kita nak dia keluar dekat sini, dan kita pergi ke permulaan keyframe, and then kita turunkan dia ke bawah. Okay, so kita nak dia keluar daripada sini ke atas. So saya tekan so dia jadi macam tu lah animation dia, which is tak berapa cantik lah kan dia punya animation tu, jadi tak apa menarik untuk dia tengok. So kat sini kita tak apa, kita tunjuk dulu macam mana cara nak hilangkan kotak ni, and then word tu pun hilang sekali. Kita kena make sure kita tekan F4 kat keyboard, and make sure kita ada keluar ni track mate ni kan. Kita nak dia tukar kepada yang bahagian power ni, awak tukarkan dia kepada alpha matte shape layer 1. Okay, sorry,
Yang ni. Okay, so tukar yang nombor 2, alpha inverted Selalu dia main 2 ni je. Alpha tak jadi ni, kita pilih yang ni. Okay, so dia akan keluar daripada situ dan dia ni atas. Okay, itu cara basic lah untuk awak nak buat appear kan kita punya wording tu. So kalau katalah awak ambil objek lain, saya delete kejap, saya tunjuk lain pula. Kalau katalah saya buat dia bentuk bulat lah, masking dalam bentuk bulat, dan kita letak dekat bawah macam ni. Okay, kita boleh besarkan lagi size dia. Kita tutup, keluar ke? Okay, katalah saya naikkan lagi, kita naikkan lagi yang power ni ke atas bagi dia keluar betul. Okay, lepas tu saya pergi ke jadi kita buat balik pada asal non-track map, dan kita tukar balikkan dia dari sini. Okay, so kalau kita tengok sekarang, dia akan ikut bentuk masking yang kita buat tu. So tak kisah bentuk macam mana pun, dia still akan follow. Okay, so saya Ctrl Z balik, saya nak dapatkan yang tadi sebelum saya delete dia. Okay, so kita dah ada ni. Okay, so lepas tu kalau kita tengok sekarang, animation dia very boring lah. Dia very linear je pergerakan dia, daripada awal akhir macam tu je. So kat sini graph editor main peranan. So kita pergi ke yang warna hijau ni, which is Y axis, and then kita tekan easy ease. Okay, kita tekan tu. Oh sorry, sebelum tu kita tekan this button dulu, separate them dimensions ni. Okay, so once kita dah tekan, baru kita tekan this button. Yang belakang ni pun kita tekan juga. Okay, kita kena select dua-dua keyframe. So saya nak buat dia slow up, dan saya tekan play. So kalau katalah slow sangat, even kita dah adjust, dia still nampak slow. So kita pendekkan sikit animation tu. So benda ni lagi pendek awak buat, dia akan jadi lebih laju. Kalau awal panjang lagi awak buat, dia akan lebih perlahan. So tu basic konsep animation. Mungkin kita boleh naikkan sikit ke atas. Okay, kalau kata kita nak tak apalah, katalah saya dah suka dengan animation tu, saya tak nak spend banyak sangat adjust ni. Kan saya jenis pilih adjust tu, saya adjust sampai kadang-kadang dah makan masa banyak lah. Okay, tak apalah, kita katalah saya dah berpuas hati dengan tu, so saya biarkan dia. Okay, yang ni kita boleh letak main masking. Okay, cara yang senang nak faham, masking kena berada di atas, objek yang kita nak mask tu kena berada di bawah. Okay, so yang masking tu memang kena sentiasa berada di atas. Okay, lepas tu baru kita nak buat yang tadi tu, line animation. Kita akan create a rectangle tool. So make sure jangan select apa-apa pada layer, and then kita nak buat satu line kat tengah. So buat nipis je. Okay, tekan B, dan kita, saya rasa macam panjang sangat. So double click kat situ, zoom in sikit pasal dia nipis sangat. So dia macam payah nak. Dia kecil sangat, payah nak betulkan. So sentiasa tekan shift kalau nak maintain the straight line. Okay, so lepas tu kita tekan kat shape layer, kita renamekan dia sebagai line 01. Okay, lepas tu kita pergi ke sini.
Kenapa saya pergi ke sini? Pasal saya nak animate daripada kiri ke kanan. Okay, so saya tekan scale, and then kita unchain this button, and then kita nak dia gerak macam ni. Pada sini dia off dulu, and then dia terus masuk ke tengah. Okay, saya nak dia tekan P, kita tengahkan sikit. Okay, so lepas tu kita nak dia yang ni masuk, and then dah masuk, kita nak terus ada line kat sini. So ini tempat dia masuk. Okay, lepas tu saya pergi klik dulu dekat sini. Lepas tu kita pergi ke view frame ke depan, dan kita klik dekat sini supaya kita dapat lock dia punya original position. Baru kita pergi ke belakang, kita cari dulu ni. So dia stop dekat sini, and then saya nak start animation tu dekat sini. So saya tarik dia ke belakang, kita kosongkan dia, ataupun kita terus kosongkan value, kosong, and then enter. Okay, so bila saya tekan play, dia akan jadi macam ni. Play. So maybe yang ni kena besarkan sikit, bagi dia perlahan sikit. Alright, dan kita pergi ke graph editor. Macam biasa saya akan tekan this button, dan kita tarik dia. So saya nak dia slow up kat ujung. Oh, this one. Okay, yang ni katalah saya nak buat dia laju sikit. So bila saya tekan play, so dia akan jadi. Okay, so ni, dan dia masuk. Okay, dia pergi dan masuk, and then daripada sini kan dia dah stop dekat sini kan, the scale tu dia stop dekat situ, and then saya tekan P untuk position, and saya nak naikkan dia. So saya tekan stopwatch. Okay, so kalau kata saya nak appearkan balik keyframe yang sebelum ni saya dah buat, saya tekan U sekali lagi. So kita ada dua keyframe kat sini, satu yang buat bahagian scale, satu lagi dekat position. So dekat position ni saya nak naikkan dia ke atas, so kita pakai Y, and then kita naikkan dia ke atas. Okay, so bila saya tekan play, dia akan jadi macam tu lah. Tapi memang obviously animation yang naik atas tu jadi tak cantik, pasal dia stop tiba-tiba. Nampak ujung lebih keras kan, tak berapa cantik sangat. So saya pergi ke Y, klik this button, and then kita select dua-dua keyframe, and then tekan button ni. So awal-awal tu saya nak dia ada slow up sikit, slow in, and ni pun kita nak ada slow up. Lagi panjang kita tarik, dia akan jadi lagi slow. Saya teruk gila. So kita buka play, still tak berapa cantik juga dia punya animation dia. Kita boleh tarik lagi panjang, ini mungkin saya boleh pendekkan sikit. Okay, katalah saya dah puas hati, yang mana saya tak berapa puas hati juga. Okay lah. Okay, so kita ada satu, kita masuk dulu ke tengah, and then kita naikkan dia ke atas. Okay, so sekarang saya nak buat dia turun ke bawah pula. So saya boleh tekan A untuk tutup yang tadi, tekan Ctrl D, dan dia akan terus buat line 02,
So line 0 tu ni saya tekan U. Okay, kita keluarkan balik animation tu. And sekarang ni kita tekan shift and then kita snapkan dia kat tempat keyframe kita yang tadi buat tu. So kat sini saya nak dia turun bawah. Tadi kalau tak dia dua-dua naik atas kan. So sekarang ni kita nak dia turun bawah satu. Okay, so ni agak-agak kat mana kedudukan dia. Okay, so bila saya tekan play, dia akan jadi macam ni. Ada dua. Okay, so kita ni. Alright. So dekat sini next step kita tekan AA. Okay, so next step kita ialah kita nak buat masking dekat bahagian atas tu. So bila dia masuk je, dia akan tutup ni jadi warna putih. Lepas tu dia naik atas, baru dia jadi warna purple balik. So dekat sini saya create, kita klik kat luar, jangan select apa-apa, dan kita create another masking dekat sini, and mungkin kita boleh pilih color lain lah, supaya kita tak confuse ni mana satu masking, mana satu line kan. So kita tutup, kita start bawah dulu lah. Kita start buat bawah dulu. So bawah tu represent line 01 kan. 01 tu. Oh, 01 atas. So kita buat atas dulu. Sorry. So kita buat atas dulu. Okay, kita buat line 01 dulu. So saya cover dia punya line dia. Dia punya apa? Line tadi tu kita cover sekali, tekan B and klik kat bahagian luar. Okay, so yang ni kita namakan dia line 01 underscore mask. Lepas tu kita Ctrl D untuk copy another wording dekat sini, and then saya tarik dia ke atas. Okay, so yang ni kita nak buat dia warna lain. So kalau saya ni saya buat dia just warna putih, ataupun kita apply color kat situ. Mungkin kita boleh apply effects and preset, dan kita ambil fill, so kita drop fill dekat sini. Okay, so dekat merah ni kita tukarkan dia jadi putih. Macam kalau saya tukar, kenapa ada tulisan belakang? Okay, ataupun kita delete ni. Macam saya dah pelik kenapa dia masuk dalam. Yang ni kita nak dia warna lain. Saya rasa sekejap. Okay, first kali pergi ke satu benda kesilapan yang saya buat ni. Dekat sini power ni kita tukarkan yang ni kepada warna putih. Okay, kita tukarkan dia kepada warna putih. Yang ni biar maintain putih. Yang kita tukar color ialah dekat sini, kat layer luar ni. Tadi yang kat dalam ni kita dah buat putih. So sini pun dia dah jadi putih lah, sebab dia hilang. So kita klik dekat power ni, and then kita pergi effects and preset. Mungkin kita boleh ambil, kita letak color gradient kat sini. Kita ambil for color gradient, and then kita apply dekat sini. Okay, lepas tu yang ni saya tutup dulu. Yang power ni tadi kita dah copy kan, saya tutup dulu. So dekat sini kita nak dia buatlah color apa yang rasa bersesuaian. Okay, katalah kita dah suka dengan color tu. Okay, lepas tu dekat sini baru kita, ni warna putih kan. Okay, so dekat sini biarkan dia warna putih. Okay, so saya onkan balik. Background pun kita tukar color, pergi ke layer, solid setting. So saya ambil dia mungkin warna, kita buat warna lain lah daripada warna putih. Okay, dan tekan OK. Alright, so yang ni warna putih,
yang tadi tu kita letaklah color lain, warna apa-apa pun boleh kat sini. So yang ni biarkan dia warna putih. So kita on dia. Okay, lepas tu kita nak line 01 underscore mask ni follow animation untuk line 01. Sebab line 01 tadi kita dah animate kan. Ni dengan ni kita kena pasangkan dia. So cara dia, kita tarik yang parent ni, kita tarik parent ni pergi ke line 01 mask. Okay, so bila kita salah, yang ini line 01 mask pergi ke line 01. Okay, so bila kita tengok balik animation tu, dia dah ikut. Ni dia naik atas. Okay, so next step yang kita kena buat ialah kita kena tukar dia punya power ni kepada alpha mate 01. Okay, so bila dia masuk sini, and then dia naik atas. So nampak ni dia termakan lebih. So bila termakan lebih ni pasal saya punya mask dia ni terlebih sangat. So mask ni kita naikkan sikit. Saya double click kat mask, and then kita naikkan sikit. Mungkin tadi termakan banyak sangat. Okay, so bila kita tekan play, dia akan jadi macam tu. Sekejap ni ada something wrong dekat sini. Apa dia terbelakang ni? Sekejap ya. Okay, kalau perasan ni line tu duduk macam kat bahagian belakang kan. So apa yang kita kena buat, kita just tarik ni, tekan shift, and then just tarik dia letak paling atas. So dia akan duduk kat bahagian depan lah. Okay, so bila kita play dia, okay, so dia masuk dalam dan dia naik ke atas. Okay, so kita akan buat juga another one untuk line 02 pula dekat sini. Okay, so kita kita jangan klik apa-apa, kita tekan kat sini. 01 tadi dekat untuk atas, so sekarang kita nak buat untuk bahagian bawah pula. Okay, lepas tu kita buat satu masking. Okay, so kalau kita dah ok kat situ, and then kita nak pasangkan dia. So yang ni kita letak dia sebagai line 02 underscore mask. Okay, so kita nak tarik ni kepada line 02. Okay, so dia dah follow lah animation. And then step terakhir yang kita kena buat ialah kita kena copy balik yang power ni, Ctrl D, and then kita letakkan dia dekat atas wording kita. Okay, so yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. So yang ni power, kita tukarkan sekejap, pergi ke normal dulu dan baru pergi balik kepada alpha mode. Okay, so kita akan dapat efek macam ni lah. Ni result dia. Okay, okay, so basically kita dah siapkan dia punya basic animation dia. Cuma saya rasa animation dia agak laju lah. Kalau boleh slowkan sikit, saya rasa lagi better buat. Okay, so katalah kita dah siap yang ni, and then kalau katalah nak buat efek macam efek apa, ada glossy kan, keluar kat situ. So kita boleh buat benda tu dengan cara kita buat start dari sini. Kita copy dulu wording yang kita buat ni, power tu kita letak paling atas sekali. Okay, lepas tu kita buat mask baru. So ni yang akan kita buat. So kita buat mask baru dan kita buat satu cube dekat sini. Okay, lepas tu cube tu kita tukar dia punya rotation, tekan R, and then kita sebelum tu kita buat center pivot, dan baru kita rotate. Tekan V, kita boleh kecilkan sikit kot.
Okay, so kita nak dia macam ni. Lepas tu bahagian power ni kita tukar kepada no track mate dulu, baru kita tukar kepada alpha mate. Okay, so kita dapat lah dia punya effect ni. Nampak? Jadi putih ni kan. And kita nak dia opacity untuk power ni kita buat dia dalam 50%. Okay. Lepas tu jangan kita check balik animation dia. So animation start dari situ. And then kita pergi kepada shape. Sorry, kita pergi ke shape, tekan P. And kita off screenkan dulu. And then kita tekan position, keyframe. Dan baru kita gerakkan dia ke depan. Okay, so bila kita tekan play, laju sangat. So kita panjangkan lagi. Okay. So kalau kata awak dah okay, dah puas hati, dan kita boleh proceed dengan benda seterusnya yang kita nak buat. Kelakar tak center. Okay, tak apalah. Alright, kita nak buat yang seterusnya ialah kita nak letak some elements yang saya boleh bagi. So element tu nama dia kat sini, pergi ke project balik. Nama dia AE Suites ni. Benda ni saya dapat dulu masa saya terlibat dengan satu freelance dengan tempat company lama saya kerja. So kita orang macam collaborate dengan another company. Tapi yang another company tu yang buat ni seorang je, tapi dia macam power gila buat motion graphics. So kita orang masa tu bantu dia sikit-sikit lah dari segi sediakan elements yang dia boleh masukkan dalam motion graphics tu. So biasanya dalam teamwork macam tu, untuk elakkan ada perbezaan ketara dari segi animation dan motion graphics kan, kadang-kadang animate orang dia ada style dia. So kalau dia nak maintain the whole sequence tu, selalunya hanya ada beberapa orang je yang buat, and orang lain yang macam baru jump into the project disuruh buat benda lain lah. Contohnya buat elements. So elements yang kita orang dulu pernah diberi kan, so Mamat tu bagi kita orang benda ni, AE Suite ni, yang mana awak boleh drag dia masukkan ke dalam ni. Okay, lepas tu kita buka folder, and then just double click, ada com kat dalam ni. Double click dekat sini. So ini file-file yang awak boleh guna. So kalau kita check dekat sini, sebagai contoh saya buka mata dia, dan kita tekan play. So ni elemen-elemen dia elemen biasa-biasa je. Tapi benda-benda ni awak boleh tambah kat dalam awak punya scene awak, supaya dia kata apa, bagi nampak macam menarik sikit lah kan. So explosion time ni nampak agak ok. So boleh check juga benda-benda lain. Okay, macam contoh transition ni awak boleh pakai untuk awak punya kerja. Okay, so nak macam pertukaran scene kan, awak boleh pakai benda ni. Cuma yang awak boleh check lah nanti, check lah satu one by one mana yang sesuai ke apa. Cuma kat sini semua dia buat warna grey. So awak nak tukar colour dia, macam contoh kalau transition awak nak tukar dia kepada colour lain, so kita double click, and then kita boleh tukar dekat sini. Fill ni awak tukar lah warna lain. So tukar dia simple, dia senang je cara nak tukar. Okay, so tukar lah random ni. Warna-warna pink tak pilihan ni. Okay, itu cara nak tukar dia punya color. Okay, maybe tadi saya berkenan dengan nombor 10 ni, Explosion 10. So saya buka dia punya eyes ni. So saya double click. So kita boleh pilih color dekat sini. Ada 3 layer. So yang first ni kita boleh ambil color. Oh sorry, dia bukan color fill, dia stroke kan. So kita mungkin boleh ambil color biru. Yang ni saya ambil warna apa ni, warna hijau ke. Kita ambil hijau terang sikit, hijau tua sikit. And yang last sekali mungkin kita boleh ambil warna orange.
Okay, so kalau kata saya suka, kita boleh Ctrl C dekat explosion time, pergi ke text anim, and then kita paste dia dekat layer paling atas sekali. Okay, mana dah benda tu? Ni dia. Okay, benda ni besar gila, so boleh tekan Ctrl Shift F, Ctrl Alternate F untuk dia fit comp, dan mungkin boleh letak kat belakang sikit penghabisan tu bila dia dah keluar ni kan, dan baru kita keluarkan dia. And saya rasa saya tak nak dia besar sangat, so saya kecilkan sikit, and then kita boleh letak dekat ujung ni. Okay, so kalau kata awak nak buat copy, Ctrl D, and then kita boleh alihkan under one, dan kita mungkin boleh letak atas ni ke, tapi kita jauhkan sikit. And kalau boleh, try to bezakan dia dengan mungkin kita besarkan sikit ke, ataupun kita rotatekan sikit the object tu lah. So dia taklah nampak sama sangat kan. So result yang kita dapat ialah macam ni lah. Kalau rasa nak awalkan sikit pun boleh. Macam awak rasa dia terlalu lambat sangat keluar kan, so kita cepatkan sikit. Okay, buruk lah kali ni, boleh tukar. Okay, then press OK, and then yang semua ni kita boleh compkan dia, kecuali the background. Kita compkan dia, kita tekan shift, select the whole thing kecuali the background, kita tekan Ctrl Shift C, and then kita boleh buat text anim underscore final, press OK. So mungkin kita boleh repositionkan balik ni, pasal dah nampak gaya ni dia tak center. Okay. So saya tekan play balik. Buruknya lah timing benda tu keluar. Tak apalah, nanti you guys betulkan lah. Tak cantik lah dia keluar. Rasanya better keluar paling ujung kot. Kejap, saya rasa macam nak letak texture. Okay, tadi kononnya plan nak letak some background lah kononnya, nak letak kat bahagian bawah ni kan, ataupun kita boleh tukarkan dia kepada overlay ke, ataupun kita letak kepada soft light. Okay, so bagi kononnya nampak ni lah, tapi tengok macam buruk ke, tak payah. Okay, so kita boleh proceed to render sekarang. Tapi macam saya cakap tadi kan, kadang-kadang tu dia bila nampak terlalu, kita kata terlalu simple sangat, dia dia bukan simple. Bila ada shot yang mana dia macam terlalu lama sangat, ni macam ni contoh belakang ni, dia tak ada apa-apa animation kan, dia tak boleh macam tu. Motion graphics ni dia setiap frame kena ada animation, dia kena ada, dia tak boleh ada stiff ataupun tak ada still image tu, dia tak boleh ada. Dia kena sentiasa bergerak. So cara paling mudah sekali untuk awak elakkan benda tu berlaku ialah saya tekan animate kat sini, scale ni, ataupun awak boleh guna new, ambil now. Okay, lepas tu kita parentkan dia ke sini, and then tekan F4, dan kita boleh on 3D layer, dan kita tekan position. Okay, so dekat sini kita boleh, bagi contoh, kita boleh gerakkan lah dia punya ni, animation ni kan. So saya tekan position kat sini, pergi ke frame last sekali, and then kita naikkan ke depan. So dia basically dia tengah animate ke depan. Cuma dia punya animation tu tak obvious lah, pasal saya buat sikit je. Okay, so tu salah satu cara. Okay, tadi saya ada
bagi tahu kenapa kita perlu precom power ni kan. Kalau ikutkan tadi kan dia just ada ini je. Dan saya kata kita kena precom sebab nanti kita akan memudahkan kerja kita selepas tu. Okay, tujuan dia kalau katalah ini sebagai satu template animation yang awak dah siapkan, and then kemudian tiba-tiba awak nak pakai lagi projek ni untuk animation ni untuk projek lain. So word power ni awak nak replace dengan logo lain. So awak tak perlu recreate balik semua animation tu. Kita just replace balik animation, kita just replace balik word power tu dengan logo yang kita dah ada. So ini tadi yang kita buat tadi. So kita just double click kat sini, and then ni word logo lah, ibarat power ni logo kita. So kita first kali selalunya saya akan pergi ke view, kita ambil show ruler, and then kita buatkan dia punya ni, dia punya guideline dia. So tujuan kita buat guideline ni, kita nak bagi tahu kepada orang yang akan dapat file kita ni ataupun kita sendiri kemudian hari yang the next logo yang kita buat ni dia kena duduk dalam kawasan ni, tak boleh keluar. Kalau keluar sikit-sikit tak apa, kalau keluar banyak nanti dia akan efek lah. So saya ambil contoh, saya ambil logo FedEx ni. So saya ganti kat sini, besar gila. So kita just scale down the size. Okay, yang penting sebenarnya yang ketinggian tu penting. So kita tukar kepada 5. So kita positionkan dia. So yang power ni kita boleh offkan dia. So ini kawasan kita dah buat lah. And then kita pergi ke text anim balik. So kita dapat dia punya ni. So bila kita play balik, okay, so kita dapat dah animation yang kita dah buatkan tadi. So dah tak perlu fikir banyak lah, pasal semua dah dibuat. Cuma ada certain tempat lah, contohnya macam line ni, takkan kita nak biarkan dia bertindih dengan kat sini kan. So awak boleh try to adjust the position of the line ni, turunkan dia sikit ke bawah. Okay, so itu benda yang bagus bila awak precom. Kalau awak tak precom, macam ni tadi, awak terus animate everything dekat sini. So awak animate semua kat sini, dia nanti akan jadi isu pasal awak kena reanimate balik logo yang baru yang awak masukkan tu. Kalau macam kita precom ni, kita dah tak pening kepala dah, kita just replace je dengan logo baru. Okay, so adalah small things yang awak kena fix kan. Kenapa tadi saya kata tak boleh, kalau boleh jangan biarkan dia text tu besar sangat. Macam ni kan, kita dah buat dia guideline tadi, kita nak dia ikut word power ni kan. So kalau katalah awak terbuat dia terlebih besar, katalah ini saya buat besar gila, tak adalah besar gila, kita buat besar sikit. Contohnya saya buat dalam size 10, dan saya positionkan dekat atas ni. Okay, so apa jadi bila kita try play? So banyak benda nak kena fix. Contohnya ni, so masking ni dia dah tak kena dengan size. So awak kena besarkan lagi size masking tu. And then animation text pun banyak yang crop. So dia tak cover sepenuh sampai atas. So ini benda-benda yang problem bila kita buat dia lebih daripada size yang sepatutnya. Okay, so kalau katalah awak rasa awak sanggup nak tukar dia punya yang reposition balik masking membesarkan, dan teruskanlah. Tapi kalau kata awak malas nak buat itu, so saya nasihatkan yang dekat sini tadi ada kita kecilkan. Okay, so ini untuk in future lah kalau awak nak reuse balik animation ni. Alright, so kalau katalah kita dah okay dengan animation yang awak buat ni, boleh render out kita punya animation. Lepas tu boleh submit dekat BLA. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.